Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menjunjung titah perkenaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri bertarikh 22 April 2021, Jabatan Perdana Menteri memaklumkan mengenai perkara-perkara berikut. Penangguhan kebenaran kemasukan warga negara asing melalui pos-pos kawalan darat dan laut termasuk perjalanan transit melintasi negara Brunei Darussalam adalah dilanjutkan selama 14 hari lagi, iaitu dari 8 sehingga 21 Mei 2021, kecuali bagi kemasukan atau perjalanan transit yang telah diberikan kebenaran oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Sementara itu, kemasukan dan perjalanan transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai permit lintas batas dan penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa negara yang berkenaan dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada bagi tujuan berikut, iaitu atas urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan-perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera, dan transport operators yang berdaftar di luar negara dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang penting. Penangguhan sementara kebenaran bagi pengambilan dan penghantaran barangan milik individu di lokasi-lokasi khusus di perkarangan sempadan checkpoints yang dibuat oleh runners berdaftar di negara Brunei Darussalam juga adalah dilanjutkan selama 14 hari sehingga 21 Mei 2021. Penangguhan sementara kebenaran bagi keluar dan masuk negeri secara ulang-alik, iaitu commuters, melalui pos-pos kawalan darat maupun laut bagi tujuan pekerjaan adalah juga dilanjutkan selama 14 hari sehingga 21 Mei 2021. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan tertakluk kepada penelitian Jawatankuasa Pandu Hal Ehwal Rentas Sempadan dari semasa ke semasa. Bagi maklumat lanjut dan terperinci, hubungi Travel Hotline 120 semasa waktu bekerja. Satu kes import baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara Brunei Darussalam kepada 229. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 memaklumkan kes 229 ialah seorang perempuan berumur 20 tahun yang tiba di negara ini dari Eropah melalui Singapura pada 23 April lalu. Individu terbabit mengalami demam panas, batuk serta hilang deria bau dan rasa sejak 30 April lalu. Penyiasatan dan pengesalan kontak mengesahkan tidak ada kontak terdekat memandangkan dia dikuarantin sebaik sahaja tiba ke negara ini dan keseluruhan pengendalian perjalanan semasa ketibaan dan pengasingan diri adalah mengikut prosedur operasi standard. Pada ketika ini, 7 kes aktif menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan dalam keadaan yang baik. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 88 kes. 433 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatri, 17,774 orang menamatkan pengasingan diri mandatri sejak Mac 2020. Manakala 95 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 121,844 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Bersempena dengan sambutan World #Quran Hour, satu kempen penyatuan ummah seluruh dunia, Masjid Rashidah Saadatul Bolkiah, Kampung Sungai Akar, lewat petang kemarin, menganjurkan majlis ke arah menjiwai Al-Quran.
Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku penaung satu jawatan kuasa takbir masjid berkenaan dan yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku penaung kedua jawatan kuasa takbir masjid tersebut. Juga hadir yang berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Majlis diserikan dengan bacaan surah Al-Mulk yang dibacakan oleh Awang Haji Julazni bin Haji Zaini, Pegawai Hal Ehwal Masjid dan tadabbur surah berkenaan oleh Dr. Kamarus Salam bin Yusof, Pensyarah Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa dan Dr. Widat binti Abdul Aziz, mantan pensyarah Unisa melalui online Zoom dari London, United Kingdom. Ialah bahawa sesungguhnya segala Majlis sambutan nuzul Al-Quran terus diadakan oleh pelbagai pihak di negara ini. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan serta jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis tersebut. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis diserikan dengan ceramah khas bertajuk Al-Quran Asas dan Pemangkin Pembangunan Negara disampaikan oleh Pengiran Ahmad Faris Ramadani dan Pengiran Haji Salahuddin, Pegawai Hal Ehwal Masjid. Apa pengiktirafan at-taqwa ini ketika di dunia? Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan kepada 56 orang anak yatim bagi kaki tangan kementerian berkenaan. Majlis dikendalikan oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan. 77 orang anak yatim dan 26 orang penerima bantuan ihsan menerima derma pada majlis sambutan nuzul Al-Quran bagi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB. Majlis berlangsung di Surau Asy-Syuhada, Akademi Pertahanan ABDB. Hadir yang berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Majlis bermula dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan diselajurkan dengan ceramah khas bertajuk Al-Quran Asas dan Pemangkin Pembangunan Negara yang disampaikan oleh Awang Farizal bin Ali, penolong kaunselor penjara di Jabatan Penjara Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga mengadakan majlis yang sama ialah Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya. Majlis yang diselenggarakan oleh Jabatan Kastam dan Eksais Diraja diadakan petang kemarin di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Awang Muhammad Nakib bin Haji Awang, penceramah dari Pusat Dakwah Islamiah, dalam ceramahnya bertajuk Al-Quran Asas dan Pemangkin Pembangunan Negara antara lain menyentuh mengenai mukjizat Al-Quran sebagai sumber rujukan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 29 anak yatim, anak warga Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal dan Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Kementerian Tenaga, Jabatan dan Badan-Badan Berkanun di bawahnya juga mengadakan majlis yang sama petang kemarin. Majlis berlangsung di bangunan Jabatan Perdana Menteri. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein, Menteri Tenaga. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah diikuti dengan ceramah khas bertajuk Muhasabah Ramadan oleh Dayang Hanisah binti Uthman, pegawai dari Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Nobody is like siok ni kalau aku hendak ikhlas bekerja. No, nobody is like that. You see, in sincerity, it is an
Majlis diteruskan dengan penyampaian derma kepada 20 orang anak yatim dari kementerian berkenaan dan Jabatan Perkhidmatan Elektrik. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sukiau, Timbalan Menteri Tenaga. Dayang Nur Syaza Shakira binti Haji Muhammad Malik. Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan jabatan-jabatan serta pihak-pihak berkuasa di bawahnya juga mengadakan majlis sambutan nuzul Al-Quran. Majlis dikeluarkan bersama oleh Jabatan Pengangkutan Darat dan Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Hadirin berhormat Datuk Seri Sedia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Sedia, Datuk Paduka Haji Awang Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis dimulakan dengan bacaan surah-surah khatam dan tahtim yang dipimpin oleh Awang Haji Muhammad Ashraf bin Haji Bujang, Imam Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Majlis diserikan dengan ceramah khas sempena sambutan nuzul Al-Quran bertajuk Al-Quran Asas dan Pemangkin Pembangunan Negara yang disampaikan oleh Awang Haji Samali bin Haji Adam, Pengarah Pusat Perhubungan Awam dan Antarabangsa, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa. Juga diadakan penyampaian derma kepada 28 orang anak-anak yatim dari Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan jabatan-jabatan serta pihak-pihak berkuasa di bawahnya. Hadirin hadirat yang menggunakan rahmat Allah sekalian. Dalam menyemarakkan lagi bulan Ramadan ini, rombongan Kementerian Kesihatan petang kemarin mengadakan majlis Tadarus Al-Quran di Masjid Kampung Pintu Malim, Jalan Kota Batu. Mengetuai rombongan yang berhormat Datuk Seri Sedia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dan ayat-ayat suci Al-Quran. Majlis diselajurkan dengan penyerahan wakaf kepada Masjid Kampung Pintu Malim. Sementara itu, Majlis Tadarus Al-Quran Anjuran Badan Kebajikan dan Sukan Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat berakhir dengan pembacaan Al-Quran 30 juzuk lewat petang kemarin di surau jabatan berkenaan. Hadir yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekerma Jaya Datuk Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan kepada 2 orang kaki tangan jabatan berkenaan. Dalam mengambil keberkatan bagi meraih ganjaran pahala yang berlipat kali ganda dalam bulan suci Ramadan, Badan Tanmiah Harta Majlis Ugama Islam mengadakan Majlis Khatam Al-Quran. Majlis berlangsung lewat petang kemarin di Masjid Ar-Rahman, Kampung Tanjung Buduk. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Pemangku Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Badan Tanmiah Harta Majlis Ugama Islam. Majlis diteruskan dengan penyampaian sumbangan kepada imam masjid berkenaan diikuti dengan berbuka puasa. Hengi Industri Sendirian Berhad juga tidak ketinggalan mengadakan Majlis Khatam Al-Quran. Majlis diadakan di Masjid Setia Ali, Pekan Muara. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sukiau, Timbalan Menteri Tenaga. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah diikuti dengan bacaan surah-surah lazim dan tahtim. 40 orang kaki tangan syarikat berkenaan menyertai Majlis Khatam Al-Quran yang diadakan sempena bulan Ramadan. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sementara itu, Jabatan Perkhidmatan Pergigian Kementerian Kesihatan petang kemarin juga mengadakan Majlis Khatam Al-Quran. Majlis berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Hadir Pengiran Dr. Haji Muhammad Khalifah bin Pengiran Haji Ismail, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan.
Majlis juga diselajurkan dengan penyampaian derma kepada anak-anak yatim dari kalangan para pegawai dan kaki tangan Jabatan Perkhidmatan Pergigian. Urus setia program keagamaan Belia Pusat Dakwah Islamiah melalui kumpulan Belia Mu'allaf Ash-Shahadah dengan kerjasama Persatuan Persahabatan Brunei China lewat petang kemarin mengadakan program melawatan masjid dan iftar Mahabbah 1442 Hijrah di Jamiah Sri Hassanil Bolkiah, Kampung Kiarung. Hadir Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa dan Ahli Majlis Ugama Islam Brunei. Seramai lebih kurang 150 orang menyertai program berkenaan. Selain lawatan ke Masjid Jamiah Sri Hassanil Bolkiah, program juga merangkumi penerangan mengenai cara menunaikan sembahyang dan memberikan kefahaman jelas tentang kelebihan melaksanakan puasa serta berbuka puasa ketika di bulan Ramadan. Acara juga diselajurkan dengan penyampaian sumbangan dari Persatuan Persahabatan Brunei China bagi tabung khairat Pusat Dakwah Islamiah.